Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan berkaitan RPH. Baik, yang pertama tentang RPH ini adalah bagi mata pelajaran geografi, iaitu geografi tingkatan 3. Baik, tarikh iaitu pada 9 November 2022, masa 9 pagi hingga 10 pagi. Bilangan pelajar adalah seramai 30 orang dan saya akan mengajar tentang bidang geografi fizikal. Seterusnya adalah tajuk, iaitu saya memilih tajuk tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Baik, untuk standard kandungan 5.1 iaitu hidupan liar di Malaysia. Kedua 5.2 kepentingan kehidupan liar di Malaysia. Seterusnya 5.3 aktiviti manusia yang mengancam kehidupan liar. Baik, untuk standard pembelajaran yang pertama iaitu menyatakan kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Kedua, menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan kehidupan liar di Malaysia. Seterusnya, bagi hasil pembelajaran, pada akhir pengajaran dan juga pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menguasai isi kandungan iaitu kognitif. Yang pertama, menjelaskan kepentingan kehidupan liar di Malaysia. Kedua, menerangkan usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan kehidupan liar di Malaysia. Seterusnya, menguasai kemahiran berfikir saintifik dan juga psikomotor, iaitu murid mampu memberikan pencerahan dan juga kemahiran untuk membuat inovasi dalam memelihara kehidupan liar secara berkesan. Seterusnya, menunjukkan sikap dan juga nilai murni, iaitu efektif. Yang pertama, bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan secara berkumpulan. Kedua, tekun dalam mencari maklumat dan juga menghasilkan pembentangan dan yang kreatif dan juga baik. Seterusnya, untuk kaedah pembelajaran ini menggunakan kaedah secara penerangan, pemerhatian, perbincangan dan juga pembentangan. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah LCD, komputer, buku teks, buku latihan dan juga kertas mahjong. Seterusnya, elemen merentas kurikulum ialah kelestarian alam sekitar dan juga kelestarian global. Baik, untuk nilai pula ialah bekerjasama, tekun, bertanggungjawab dan juga berdisiplin. Seterusnya, pengetahuan sedia ada murid. Yang pertama, murid telah mengetahui jenis-jenis hidupan liar di Malaysia. Seterusnya, murid juga telah mengetahui aktiviti-aktiviti manusia yang boleh ataupun mampu mengancam hidupan liar di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada fasa dan masa, iaitu yang pertama ialah persediaan, iaitu pemerhatian dan juga analisis. Baik, untuk persediaan, isi kandungan yang pertama adalah kita akan menjelaskan pengenalan terhadap topik pembelajaran secara umum. Baik, yang pertama, peranan guru. Guru menayangkan slide video mengenai jenis hidupan liar di Malaysia. Kedua, guru meminta murid untuk mencatat maklumat yang terdapat dalam video yang ditayangkan. Seterusnya, yang ketiga, guru meminta murid menjawab soalan-soalan yang berikut. Antara soalan-soalan yang diajukan adalah yang pertama, senaraikan kehidupan liar yang terancam di Malaysia. Kedua, berapakah bilangan haiwan yang terancam yang masih wujud di Malaysia? Ketiga, apakah aktiviti manusia yang memberikan kesan yang negatif terhadap kehidupan liar di Malaysia? Seterusnya, yang keempat, guru menayangkan video berkaitan aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Seterusnya, yang kelima, guru juga menyoal murid dengan soalan-soalan yang seterusnya, iaitu yang pertama, senaraikan aktiviti manusia yang mengancam kehidupan liar. Kedua, mengapakah manusia ingin membantu memburu kehidupan liar? Seterusnya, yang ketiga, apakah keburukan yang bakal berlaku kepada negara akibat daripada aktiviti manusia berkenaan? Seterusnya, untuk peranan murid pula pada fasa persediaan ini adalah yang pertama, murid melihat tayangan video yang ditayangkan oleh guru di dalam kelas. Seterusnya, yang kedua, murid mencatat nota dan juga maklumat yang terdapat dalam tayangan video yang telah disediakan. Seterusnya, murid menjawab soalan yang telah diajukan oleh guru berkaitan video yang ditayangkan. Seterusnya, murid menonton video berkenaan aktiviti manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Yang terakhir, murid menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru berkenaan video yang telah disediakan. Seterusnya, untuk sikap, nilai dan strategi ataupun serta kaedah BBM yang digunakan adalah yang pertama mengenai sikap, iaitu berdisiplin dan juga fokus. Nilai adalah teliti dan juga berhemah. Strategi pula ialah soal jawab,
dan berpusatkan murid dan juga bahan. Bagi BBM pula, BBM yang digunakan adalah LCD, komputer, buku teks, buku latihan dan juga kertas majong. Dan juga istilah di sini menggunakan istilah perkongsian. Baik, seterusnya yang kedua ialah fasa imajinasi, iaitu penjanaan idea dan juga sintesis idea. Iaitu isi kandungannya adalah penyelesaian masalah menggunakan kaedah perbincangan secara berkumpulan dan juga berpandukan set induksi, iaitu tayangan video. Yang pertama, kita melihat dari segi peranan guru, iaitu yang pertama, guru meminta murid untuk membentuk kumpulan. Seterusnya yang kedua, guru mengedarkan beberapa keping gambar hidupan dia kepada setiap kumpulan yang telah dibentuk. Seterusnya, guru meminta murid menghasilkan satu peta itin untuk menjelaskan mengapa haiwan liar berkenaan terancam. Seterusnya, guru meminta murid untuk mendapatkan maklumat berkenaan langkah-langkah pemeliharaan dan juga pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada peranan murid untuk fasa imajinasi ini ialah yang pertama, murid membentuk kumpulan. Seterusnya, murid melihat gambar yang telah disediakan bersama ahli kumpulan. Seterusnya, murid membuat pembincangan bersama dan juga menghasilkan peta itin. Dan terakhir, murid menjalankan perbincangan dan juga mengimbas semula video yang telah ditayangkan untuk mengumpulkan segala maklumat. Untuk sikap bagi fasa ini adalah tekun, berdisiplin dan juga bekerjasama. Seterusnya nilai, iaitu yakin, tekun dan juga adil. Strategi yang digunakan ialah sumbang saran, berpusatkan murid dan juga bahan. BBM pula adalah yang digunakan adalah LCD, komputer, set objektif konkret iaitu minicard, dan istilah yang digunakan adalah perkongsian. Baiklah, yang seterusnya ialah fasa ketiga iaitu perkembangan. Isi kandungannya adalah perkongsian, penambahbaikan dan juga mempelbagaikan lagi idea. Yang pertama, peranan guru adalah guru menanyakan slide PowerPoint dan juga tayangan video berkaitan tajuk yang disampaikan. Kedua, guru memberikan beberapa penambahan idea dan juga memberikan pelbagai penerangan secara rasional tentang idea. Ketiga, guru memberikan beberapa contoh gambar dan juga video berkaitan topik yang ingin disampaikan. Yang keempat, guru menyoal murid beberapa soalan berikut. Yang pertama, apakah kepentingan hidupan liar di Malaysia? Yang kedua, menyatakan kepentingan hidupan liar kepada alam sekitar. Yang ketiga, apakah langkah pemeliharaan dan juga pemuliharaan hidupan liar di Malaysia? Seterusnya, yang kelima, guru memberikan penjelasan secara jelas menggunakan kaedah pembentangan video dan juga gambar rajah. Seterusnya, kita pergi pada peranan murid. Yang pertama, murid menonton tayangan slide dan video yang disediakan. Kedua, murid mencatat segala maklumat dan memberikan perhatian terhadap penerangan yang telah disampaikan. Ketiga, murid melihat contoh video dan juga gambar yang telah disediakan. Yang keempat, murid menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru. Dan yang terakhir, murid membuat analisis dan juga rumusan berkaitan topik ini dengan bimbingan guru. Baik, untuk sikap adalah fokus, teliti dan juga berani. Nilai pula adalah berdisiplin dan juga berkeyakinan. Strategi yang digunakan pada fasa ini adalah perkongsian maklumat, demonstrasi guru serta berpusatkan murid. Dan BBM yang digunakan adalah video interaktif daripada slide PowerPoint ataupun YouTube serta tayangan gambar daripada internet. Seterusnya pada fasa yang keempat iaitu fasa tindakan ataupun pelaksanaan. Isi kandungannya adalah menyampaikan dan mempersembahkan idea. Baik, untuk peranan guru, yang pertama, guru meminta murid untuk menghasilkan kumpulan. Pada fasa ini juga, guru menyediakan kertas majung dan juga marker pen kepada setiap kumpulan. Seterusnya, guru meminta murid untuk menyediakan peta itin mengikut kreativiti setiap kumpulan berdasarkan tajuk dan juga draft yang telah dibuat dan yang telah ditambah baik. Seterusnya, guru meminta setiap ahli dalam kumpulan untuk menyumbang idea dan juga pendapat masing-masing. Dan yang kelima, guru meminta setiap kumpulan untuk membentangkan hasil tugasan di dalam kelas. Untuk peranan murid pula pada fasa tindakan ini, murid membentuk kumpulan. Yang kedua, murid berkumpul mengikut ahli kumpulan dan mengambil bahan yang telah disediakan oleh guru. Yang ketiga, murid menyumbang idea dan juga berkongsi maklumat dalam kumpulan. Yang keempat, murid menghasilkan peta itin mengikut tajuk dan juga kreativiti masing-masing.
Dan yang terakhir, murid membentangkan hasil kerja yang telah diselesaikan dalam kelas bersama rakan-rakan dan juga guru. Baik, untuk pasal pelaksanaan ini, sikap yang dilihat adalah tekun, bekerjasama, adil dan juga berani. Nilai pula adalah berdisiplin dan juga bertanggungjawab. Strategi yang digunakan pada fasa ini adalah berpusatkan murid, dan juga BBM yang digunakan pada fasa ini adalah kertas majung. Seterusnya, yang kelima iaitu fasa penutup ataupun fasa rumusan. Untuk rumusan ini adalah rumusan hasil ataupun isi pembelajaran. Yang pertama, peranan guru di sini adalah guru meminta murid merumuskan kembali berkenaan topik pembelajaran yang telah disampaikan sepanjang hari tersebut. Yang kedua, guru membimbing murid untuk merumuskan hasil pembelajaran. Untuk tindakan murid pula, yang pertama, murid merumuskan topik pembelajaran yang telah dipelajari. Seterusnya, murid menjawab soalan yang diajukan kepada guru. Seterusnya, untuk sikap pada fasa ini adalah sikap berani dan juga yakin. Kedua adalah nilai, iaitu nilai berdisiplin. Strategi pula yang digunakan adalah strategi yang berpusatkan pelajar. Seterusnya, BBM yang digunakan adalah slide PowerPoint.